Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Serta salam maib menjunjung syiar memaju ummah. Bersama saya Faidi Aziz dalam segmen Serambi Perlis Mengaji edisi Selasa 19 Ramadan. Perlis benarkan solat Jumaat mulai 15 Mei. Sebagai langkah permulaan untuk membolehkan syiar Jumaat dihidupkan kembali, Perlis membenarkan solat Jumaat bersyarat mulai 15 Mei ini. Peraturan yang ditetapkan ialah jumlah jemaah termasuk imam atau khatib tidak melebihi 12 orang dan tidak kurang dari 3 orang dengan hanya pegawai masjid dan ahli jawatankuasa masjid yang dibenarkan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib ketika mengumumkan perkara itu dalam kenyataan menjelaskan keputusan itu dibuat selepas mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalullah. Menurutnya, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah merangkap tuanku yang dibertuah maib bertitah kebenaran itu tidak dapat diizinkan kepada masyarakat awam disebabkan ancaman penularan wabak COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya. Masjid tidak boleh dibuka kepada orang ramai. Sebaliknya, mereka yang dibenarkan menunaikan solat Jumaat ialah pegawai masjid dan ahli jawatankuasa masjid sahaja. Jemaah perlu membuat pemeriksaan suhu badan, sanitasi tangan dan merekodkan kehadiran di buku kedatangan. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas tidak dibenarkan hadir selain mereka yang mempunyai gejala seperti demam, sesak nafas, sakit tekak, sesama serta mempunyai sejarah kesihatan lain seperti kencing manis, darah tinggi, lelah dan penyakit barah juga tidak dibenarkan. Demikian titah baginda menurut kenyataan itu. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, mereka yang hadir perlu memakai penutup hidung dan mulut dan melaksanakan jarakan sosial sekurang-kurangnya pada jarak 2 meter ketika solat. Selain itu, jemaah juga perlu berwuduk sebelum hadir ke masjid dan membawa sejarah sendiri. Selain solat diutamakan di tempat terbuka seperti di anjung masjid. Baginda bertitah, tempoh bermula azan hingga selesai solat Jumaat hanya 15 minit dan kontak fizikal seperti berjabat tangan tidak dibenarkan sama ada sebelum atau selepas solat dan semua jemaah perlu beredar dari masjid selepas selesai solat. Pengurusi masjid dipertanggungjawabkan memastikan semua syarat dipatuhi dan kegagalan untuk mematuhi semua syarat-syarat akan menyebabkan masjid berkenaan tidak dibenarkan untuk mengadakan solat Jumaat. Maib mengeluarkan peraturan itu setelah mengambil kira pandangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, Jawatankuasa Muzakarah Khas bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Maib peruntukkan sebanyak 8.31 juta ringgit untuk institusi pendidikan Islam. 8.31 juta ringgit diperuntukkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib pada tahun ini untuk diagihkan kepada institusi pendidikan Islam di negeri Perlis. Bantuan itu membolehkan institusi pendidikan Islam seperti Mahat Tahfiz dan sekolah agama di bawah kelolaan Maib terus berkembang dan membangun. Ketua Pegawai Eksekutif Maib Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata, 28 institusi pendidikan Islam di seluruh Perlis akan menerima manfaat itu. Ini termasuk beberapa IPT di Perlis yang menjalankan aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan.
Sumbangan yang diberikan itu diharap mampu dijadikan pencetus semangat untuk menjadikan institusi pendidikan mereka ke arah yang lebih baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis simbolik sumbangan peruntukan tahunan Institusi Pendidikan Islam Perlis bagi tahun 2020. Majlis disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamulai selaku Yang di-Bertuah Maib di Pauh Putra Perlis. Terima kasih Maib. Demikianlah kata-kata para asnaf yang menerima bantuan mikrobaik pulih rumah di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib. Rata-rata di kalangan para asnaf menzahirkan ucapan penghargaan terima kasih kepada pihak Maib yang berada di bawah naungan Dulian Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis di atas keprihatinan dalam usaha membantu para asnaf yang memerlukan. Bantuan mikrobaik pulih rumah ini merupakan bantuan bagi mereka yang memiliki kediaman yang rosak berskala kecil. Bantuan tersebut disalurkan oleh pihak Maib melalui institusi masjid seluruh negeri Perlis dengan tujuan untuk memperkasakan lagi peranan jawatankuasa ke arah masjid. Tahun ini, bantuan mikrobaik pulih rumah telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Setelah mendapat pelbagai respon baik oleh seluruh jawatankuasa masjid, maka tahun ini Maib di bawah teraju Dulian Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis berkenan untuk meneruskan lagi projek bantuan mikrobaik pulih rumah di seluruh negeri Perlis. Untuk meninjau sendiri respon baik dari para asnaf Kuru Serambi Perlis Mengaji, Saudara Fidah Azizan ada laporannya. Kita ikuti laporan yang telah disediakan. Bersama saya Muhammad Firdaus daripada Serambi Perlis Mengaji. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Maib sentiasa komited untuk membantu mereka yang memerlukan. Pada hari ini bersama saya Amel bagi karya sentuh iaitu Encik Sabri. Okey, saya ingin bertanyakan kepada Encik Sabri, berapakah jumlah agihan yang diterima oleh Encik Sabri daripada Maib untuk bantuan mikrobaik pulih rumah pada tahun lepas? Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Maib lah yang memberi bantuan khususnya dalam program mikro bantuan ini, dan insya-Allah pihak Maib telah memberi bantuan sebanyak 25,000. 25,000 bernilai 25,000 dan kami dapat agihkan dan bantu asnaf-asnaf di kawasan Tembok Tulang ni. Jumlah yang saya terima daripada Maib pada tahun lepas untuk pembaikan mikro rumah adalah 5 buah, 5 orang masuk semua sekali. Dengan berjumlah 25,000. Saya ingin tanya kepada makcik, adakah agihan yang makcik terima oleh Amel yang diserahkan oleh Majlis Agama Islam ini meringankan beban makcik? Ringanlah juga. Banyaklah juga, kan sikit lah. Dan kami nak tanya kepada Encik Din, adakah agihan yang Encik Din dapat ini meringankan beban Encik Din? Meringankan beban saya. Okey, dan mungkin Encik Din boleh bagi penghargaan sikit kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Ya, terima kasih lah kat depan. Terima kasih. Terima kasih banyaklah yang menolong mungkin kami. Pak Cik ada sedikit ucapan yang Pak Cik ingin tujukan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Saya sekeluarga mengucapkan terima kasih atas semangat yang diberi, termasuklah Amir Majid Karam Bentua, Cik Sabri Sarik, dan yang mana yang berkaitan dengan penyumbangan itu, saya juga ucapkan terima kasih. Okey, sekian saja liputan khas daripada unit Serambi Perlis Mengaji. Kembali kepada rakan tugas iaitu Muhammad Faidi di Kompleks Islam Jaib. Sekian, terima kasih.
Terima kasih saudara Firdaus atas laporan tersebut. Dengan laporan itu tadi, maka berakhirlah Serambi Perlis Mengaji untuk edisi kali ini. Saudara, telah menjadi lumrah dalam kehidupan. Setiap permulaan pasti ada pengakhiran. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Untuk itu, hargailah setiap pertemuan itu dan biarpun jauh di mata, tetapi jangan jauh di hati. Sehingga kita berjumpa lagi, mengakhiri edisi untuk kali ini, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video khas terbitan MAIP. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Health officials confirmed more than 15,000 new cases in just one day. By the WHO as the epicenter of the coronavirus outbreak worldwide. Kes jangkitan COVID-19 di Malaysia menyaksikan peningkatan mendadak selepas jangkitan kalangan peserta perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Suri Petaling. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada. Saya mengadap dengan Yang Maha Mulia Tuanku Raja kerana ada pihak yang telah cadangkan supaya sembahyang Jumaat diganti dengan Zuhur di rumah masing-masing. Pandangan itu bukan dengan sekadar ahli fatwa berbincang. Kita menggunakan nasihat pakar Datuk Nur Hisham untuk memberi pandangan kepada jawatankuasa. Tapi apa yang saya nak sebut ialah bahawasanya dengan fatwa yang kita keluarkan itu, alhamdulillah negeri Perlis jumlah mereka yang terkena amat sedikit. Itu menunjukkan bagaimana fatwa berperanan bukan sekadar untuk hukum hakam amalan agama manusia, tapi juga untuk menyelamatkan manusia daripada kemerbahayaan. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup. Daripada mendengar perintah PKP ini, kita telah mengadakan mesyuarat dan kita telah pun bersetuju diperkenankan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tunku Raja Muda Perlis untuk kita meneruskan perkhidmatan-perkhidmatan utama kita, ya, khususnya yang melibatkan kepada golongan warga asnaf yang memerlukan bantuan. Akhirnya apa yang MAIP lakukan, MAIP telah secara automatik kita secara terus membuka satu kaunter dipanggilkan sebagai kaunter agihan terhad yang merupakan inisiatif pertama MAIP yang kita lakukan di Masjid Alwi Kanga. Semua penerima bantuan bulanan MAIP
dan juga semua penerima bantuan sara hidup berkala MAIPS. Seramai lebih kurang 14,657 orang telah menerima manfaat ini, yang mana kita terus masuk ke dalam akaun mereka, dan perkara ini telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja. Sebanyak 2.9 juta telah kita agihkan bagi tujuan itu, dan ini memudahkan semua pihak, memudahkan kita di pihak yang menguruskan dan memudahkan asnaf yang mana mereka tidak perlu bersesak datang ke kaunter, bahkan mereka tak perlu isi borang. Kita terus masukkan ke dalam akaun mereka, dan ini telah menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah yang dihadapi oleh pihak asnaf berkenaan, iaitu kita namakan sebagai agihan zarah dakwah bil hal sebanyak RM153,000 telah pun diperuntukkan untuk diagihkan kepada masjid-masjid negeri Perlis. Yang ni golongan asnaf dicari oleh Jawatankuasa Masjid. Kita yang cari asnaf-asnaf itu, bukan mereka datang kepada kita. Terima kasih MAIP. Kami mengucapkan terima kasih MAIP. Kami alhamdulillah mendapat sokongan dan dukungan dari pelbagai pihak, termasuklah jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi persekutuan dan juga negeri, termasuklah NGO-NGO yang mereka telah tampil untuk bersama dengan pihak MAIPS bagi mereka membantu kita mengagihkan sumbangan. Dan alhamdulillah sebanyak 200,000 telah kita peruntukkan untuk agihan kita dengan beberapa pihak NGO bagi tujuan sampai kepada golongan sasar yang telah pun ditetapkan. Perlis Volunteer Action Community di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis, kita telah mewujudkan satu inisiatif iaitu pusat agihan dan juga aktiviti sukarelawan, dan di situ merupakan satu pusat terhentilah untuk kita mengagihkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Pengecualian bayaran sewa bagi semua premis MAIPS yang diberikan pengecualian untuk tempoh 3 bulan, dan ini merupakan inisiatif awal MAIPS bagi membantu para peniaga Muslim. Saya bagi pihak koperasi dan juga penyewa kedai MAIP dengan ini mengucapkan terima kasih kepada MAIP lah kerana memberikan pengecualian sewa selama 3 bulan. Kita telah turunkan peruntukan sebanyak 765,000 yang kita agihkan kepada kesemua 102 karya masjid di seluruh negeri Perlis, dan ini inisiatif yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Terhormat Tuanku Raja Muda Perlis, yang mana mereka yang terkesan dan juga ada terdesak untuk datang, mereka boleh terus berjumpa dengan amil-amil dan juga ataupun jawatan-jawatan masjid di seluruh negeri Perlis. Di situ mereka boleh mengadu hal mereka, dan insya-Allah kita memberikan sedikit sumbangan untuk meringankan bebanan mereka, khususnya untuk pembelian makanan dan juga keperluan asas mereka. Terima kasih atas sumbangan dan tuan-tuan berikan. Doa saya sekian, terima kasih. Perlis Mengaji merupakan satu daripada prakarsa ataupun usaha yang dijalankan bagi menyediakan satu platform pengajian kuliah-kuliah agama dan juga tadarus Al-Quran secara online. Tuition untuk peperiksaan awam khususnya UPSR, SPM dan PT3, pelajar-pelajar yang kita fikirkan bahawa perlu dibantu dan dibimbing untuk belajar sendiri daripada di rumah untuk menghadapi peperiksaan dan khususnya untuk menjadikan mereka tidak ketinggalan bila PKP dilaksanakan. Tuition online kita bukan saja menarik penyertaan daripada pelajar-pelajar dalam negeri Perlis, malah kita menarik perhatian daripada alhamdulillah pelbagai tempat di kita Malaysia. Orientasi yang dititahkan oleh Duli Yang Terhormat Mulia bahawa bantuan MAIPS ni adalah merentasi segala orang kata lapisan rakyat tanpa mengira agama dan tanpa mengira keturunan. Kawasan hijau ialah negeri Perlis, iaitu tak ada kes baru dikesan dalam tempoh lebih pada 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita mengharungi fasa baru PKP dan bersempena kehadiran Ramadan Al-Mubarak, saya dan Raja Puan Muda Perlis beserta anak anda sentiasa berharap agar kita semua akan lebih cekal, tabah dan menggiatkan lagi usaha menangani pandemik COVID-19 ini dengan mematuhi segala bentuk peraturan dan garis panduan yang ditetapkan.
Segala usaha kita selama ini telah terserlah sinar kejayaannya. Justru, teruskan komitmen kita. Jangan kerana kecerobohan kita menggagalkan pengorbanan semua pihak, khususnya mereka di barisan hadapan selama PKP ini. Kita tidak mahu gelombang kedua COVID-19 merosakkan impian kita. Justru, kekal tabah, kekal di rumah, terus berbuat baik dan berusaha tangani wabak COVID-19 ini secara habis-habisan. Kita mesti menang. Sementara Tuanku Raja Muda saya lihat sangat proaktif. Kadang-kadang suatu benda belum lagi cadangan daripada Tuanku supaya hal ni patut difatwakan, elok dibawa kepada fatwa. Dan sikap-sikap inilah yang menjadikan sebenarnya menjadikan institusi fatwa di Perlis ini dengan dua tonggak ni melangkah lebih pantas. #tawakal kepada Allah. #ikhtiar bersama Maib. #duduk di rumah. #stay at home. #hapus COVID-19.